Bab menyatakan waktu elok melontar. Situ mula-mula kita baca saat ni. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah SAW telah melontar jamrah pada hari Nahar, yakni hari Qurban, hari yang ke-10 Zulhijjah, pada waktu duha. Adapun selepas itu, yakni selepas hari itu, fa idza zalatis syams, maka setelah gelincir matahari baru baginda melontar. Sanad satu lagi itu pun hadis dia serupa tu juga, bahkan lafaznya pun sama dengan lafaz hadis sebelumnya, sanad saja berlainan. Kemudian bab menyatakan bahawa anak batu untuk melontar itu adalah 7 biji. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah SAW bersabda, al-istijmar tawun, yakni beristinja menggunakan batu itu adalah ganjil. Waramyul jimari tawun, dan melontar jimar jamrah itu tawun, ganjil. Sa'i di antara Safa dan Marwah, ganjil. Tawaf, ganjil. Dan bila seseorang dari kamu menggunakan batu, maka hendaklah digunakan batu dengan ganjil. Jadi batu untuk beristinja, guna batu untuk beristinja. Ini bab kelebihan mencukur kepala, lebih kelebihan mencukur kepala berbanding menggunting rambut, dan keharusan menggunting rambut. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, katanya Rasulullah SAW telah mencukur, dan satu kumpulan dari sahabat-sahabatnya telah mencukur, yakni juga telah mencukur, dan sebahagian yang lain pula menggunting rambut. Qala Abdullah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, semoga Allah merahmati orang-orang yang bercukur sekali atau 2 kali. Kemudian Rasulullah bersabda, wal muqassirin, dan orang yang menggunting rambut. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, tadi juga cuma ada bin, bahawa Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur. Mereka berkata, dan orang-orang yang menggunting, wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, yakni dia berdoa, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur. Mereka berkata, dan orang-orang yang menggunting, atau orang-orang yang bergunting, wahai Rasulullah. Qala wal muqassirin, yakni barulah Rasulullah SAW berkata, dan orang-orang yang bergunting. Lepas tu akhbarana, bawa lagi Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan meriwayatkan daripada Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim, katanya Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dan seterusnya sanad itu di atas kalinya daripada Ibnu Umar, bahawa Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang-orang yang bercukur. Mereka berkata, dan orang-orang yang bergunting, ataupun orang-orang yang mencukur dan menggunting, lebih kuranglah. Wahai Rasulullah, kata Rasulullah, semoga Allah merahmati orang-orang yang bercukur. Mereka berkata, dan yang bergunting, wahai Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, semoga Allah merahmati orang-orang yang bercukur. Mereka berkata, dan orang yang bergunting, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah pun berkata, ataupun barulah Rasulullah berkata, wal muqassirin, dan orang-orang yang bergunting. Dalam sanad satu lagi itu, riwayat satu lagi itu, sanad lain, dia ada tambah, bila kali yang keempat baru Rasulullah berkata, wal muqassirin, gitu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, lebih kurang aja, ya Allah, ampunilah. Itu beza. Tadi rahmatilah, ini ampunilah untuk orang-orang yang bercukur. Mereka berkata, wahai Rasulullah, dan untuk orang-orang yang bergunting. Rasulullah berkata,
Ini berdoa lah dalam bentuk doa. Ya Allah, ampunilah untuk orang-orang yang bercukur. Mereka itu berkata, wahai Rasulullah, dan untuk orang-orang yang bergunting. Rasulullah berkata, ya Allah, ampunilah untuk orang-orang yang bercukur. Mereka berkata, wahai Rasulullah, dan untuk orang-orang yang bergunting. Baginda pun berkata, walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang bergunting. Satu lagi pun lagu itu juga sanadnya daripada Abi Hurairah. Isi dianya lebih kurang. Diriwayatkan daripada Yahya bin Husain, daripada datuknya, neneknya, bahawa dia mendengar Nabi SAW dalam haji wada' berdoa untuk orang-orang yang bercukur 3 kali dan untuk orang-orang yang bergunting sekali. Tetapi Waqi' dalam riwayat dia tidak ada menyebutkan ini semua berlaku pada haji wada', tak ada sebut seperti mana yang disebutkan oleh seorang lagi tu, Abu Dawud At-Tayalisi. Haddatsana Waqi' wa Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud At-Tayalisi dalam riwayatnya ada menyebutkan dalam haji wada', tapi Waqi' dalam riwayatnya tak ada sebut tu. Tu ya bezanya. Kemudian riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencukur kepalanya pada haji wada', Bab menyatakan bahawa sunnah pada hari nahar itu ialah melontar mula-mula sekali, kemudian menyembelih binatang, kemudian mencukur kepala, dan memulakan dalam bercukur itu dengan sebelah kanan daripada kepala orang yang dicukur. Sebelah kepala daripada kepala orang yang dicukur, bukan sebelah kanan orang yang mencukur, sebelah kanan kepala orang yang dicukur. Itu hak sunnah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mina. Dia pun pergi atas, maknanya sampai ataupun datang ke Mina, lalu dia pergi ke Jamrah. Maka dia melontar Jamrah itu, kemudian dia pun pergi pula ke tempat singgahnya di Mina dan dia bersembelih binatang kurban. Kemudian dia berkata kepada Halaq pencukur, khudh, ambil, dan dia isyaratkan kepada sebelah kanan dia, ambil. Dia isyarat. Kemudian dia isyaratkan kepada sebelah kiri. Kemudian dia mula memberikannya, yakni memberikan rambutnya itu kepada orang ramai. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada ni sempat ada juga, cuma riwayat ni berbeza-beza sikit, daripada Hisham bihadzal isnad. Adapun Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Numair, dan satu seorang lagi Abu Quraib, mereka kata akhbarana. Abu Bakar berkata dalam riwayat dia, yakni kepada Halaq itu, tukang cukur tu, Nabi SAW kata lah kalau kita kata lah, dan dia isyaratkan ke sebelah kanan dia, lah, mana gitulah, tu mana lah kalau kita bahasa Kelantan. Lepas pada tu dia pun bagilah rambut dia di antara orang-orang yang ada di sekeliling dia. Qala, kata perawi ini, kemudian dia mengisyaratkan kepada Halaq dan kepada sebelah kiri dia, fahalaqahu, lalu pencukur itu pun mencukur sebelah kiri dia pula, fa'atahu, lalu hak rambut sebelah kiri itu dia berikan kepada Ummah Sulaim. Adapun dalam riwayat Abi Quraib, kan 3 orang tu Imam Muslim ambil daripada 3 orang tu guru dia, beza sikit-sikit tu dia royak. Dalam riwayat Abi Quraib, dia perawi ni mengatakan dia mula dengan bahagian sebelah kanan dia, fawazza'ahu, lalu dibahaginya sehelai dan 2 helai rambut di antara orang ramai. Tadi bagi rambut secara umum gitu, dia bagi selah 2 helai je rambut tu. Thumma qala, kemudian baru dia berkata ke sebelah kiri pula, fasana'a bihi mithla dhalik, tukang cukur tu pun lakukan seperti tadi juga. Kemudian dia berkata, ha huna Abu Talha, ke sini Abu Talha. Abu Talha duduk jauh sikit pada masa tu, dia kata ha huna, ini ha huna, mari ke sini Abu Talha. Fadafa'ahu ila Abi Talha, dia pun beri rambut sebelah kiri tu kepada Abu Talha. Abu Talha tu siapa? Suami kepada Ummu Sulaim, itulah hak tula ya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar Jamrah Aqabah, kemudian dia pun pergi kepada budn, yakni unta, lalu disembelihnya, wal hajjam jalisun,
pada ketika itu tukang cukur sedang duduk. Wa qala bi yadihi an ra'si, dan dia pun isyaratkan dengan tangannya ke kepalanya, pada kepalanya, suruh cukur. Fa halaqa, maka tukang cukur itu pun cukurlah sebelah kanan dia, lalu dibahaginya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian dia berkata, ihliq, cukurlah sebelah lagi. Sebelah lagi. Lepas pada itu dia kata, di mana Abu Talha? Fa'atahu iyyahu. Di mana Abu Talha? Lalu selepas itu diberikan rambutnya kepada Abu Talha. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik lagi, katanya bila Rasulullah SAW telah selesai melontar jamrah, baginda pun menyembelih binatang kurbannya dan mencukur. Nawalal haliq shiqqahul ayman, dia menghulurkan, yakni memberikan sebelah kanan dia dulu kepada tukang cukur itu. Lalu dia cukurlah tukang cukur itu pun cukurlah sebelah kanan. Kemudian dia pun panggil Abu Talha, lalu diberinya rambutnya kepada Abu Talha. Kemudian dia pun hulur pula sebelah kiri dia. Faqala, dia kata, ihliq, cukurlah. Fahalaqahu, lalu tukang cukur itu pun cukur, lalu dia berikan kepada Abu Talha. Faqala, sambil dia berkata, iqsimhu bainan nas, bagilah kepada orang ramai, bagilah di antara orang ramai. Baik, habis bab tu. Bab lain pula, bab keharusan mendahulukan sembelih binatang daripada melontar, dan mendahulukan mencukur daripada menyembelih binatang dan daripada melontar, dan bab mendahulukan tawaf daripada sekalian yang tersebut itu. Mula-mula sekali buat tawaf dulu daripada hak lain-lain tadi yang tersebut tadi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya Rasulullah SAW berdiri pada haji wada' di Mina untuk orang ramai bertanya baginda. Maka datang seorang lelaki, dia berkata, wahai Rasulullah, saya tak tahu, kerana itu saya telah bercukur sebelum saya menyembelih binatang kurban. Maka Nabi SAW bersabda, sembelihlah, tak apa, sembelihlah, tidak mengapa. Kemudian mari lagi orang yang lain, dia berkata, wahai Rasulullah, saya tak tahu, saya telah menyembelih sebelum saya melontar. Maka Nabi SAW berkata, melontarlah, tak mengapa. Qala, kata perawi ini atasnya Abdullah lah, yakni sahabat Nabi itu. Tidak ditanya Rasulullah SAW tentang apapun, baik didahulukan atau dikemudiankan, melainkan baginda berkata, lakukanlah, tak mengapa. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata lebih kurang tadi juga, Rasulullah SAW berdiri berada di atas kenderaannya. Fatafiqan nasun, mulalah orang ramai bertanya baginda. Ada yang bertanya di antara mereka, wahai Rasulullah. Ada yang berkata di antara mereka, wahai Rasulullah, lam akun asy'ur, saya tak tahu sebelum ini bahawa melontar itu kena dulu, kena lebih dulu daripada menyembelih. Maka saya telah menyembelih sebelum saya melontar. Rasulullah SAW bersabda, farmi, melontarlah, tak mengapa. Dah kalau tak melontar lagi, melontar, tak mengapa. Qala, kata perawi ini, mula pula yang lain bertanya, sesungguhnya saya tidak tahu bahawa menyembelih itu kena sebelum mencukur kepala. Kerana itu saya cukur sebelum saya sembelih. Saya telah bercukur ataupun saya telah mencukur kepala sebelum saya menyembelih binatang. Maka Nabi SAW kata, sembelihlah, tak mengapa. Qala, kata perawi, tidak saya dengar baginda ditanya pada hari itu tentang sesuatu perkara yang dilupai ataupun tidak diketahui oleh seseorang, berupa mendahulukan sebahagian perkara daripada sebahagian yang lain dan seumpamanya, melainkan Rasulullah SAW berkata, if'alu dzalik, lakukanlah itu, wala haraj, tidak mengapa. Sanad lagi itu lebih kurang itulah, supaya riwayat daripada Abdullah lagi bahawa Nabi SAW ketika dia sedang berucap pada hari nahar, maka bangun seorang lelaki. Dia berkata, ma kuntu ahsib ya Rasulullah, saya
saya tidak duga, wahai Rasulullah, saya tak tahu, ahsib, saya tidak kira, wahai Rasulullah, bahawa sekian-sekian adalah lebih dahulu daripada sekian-sekian. Sekian-sekian amalan yang ini perlu dilakukan lebih dahulu daripada sekian-sekian amalan. Thumma ja'a, kemudian datang yang lain. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya ingatkan bahawa sekian-sekian sebelum sekian-sekian, yang ini kepada tiga perkara tadi. Sembelih dulu kau, gapo dulu kau tadi tu. Qala, Nabi SAW jawab, if'al wala araj, lakukanlah, tak mengapa. Cuma Imam Muslim bagi sanad satu lagi ni, dia kata dalam riwayat ni tak ada sebut kepada tiga perkara tadi. Lihat ulai salah, tak ada dalam ni, dalam riwayat ni. Tak ada sebut. Dalam Yahya Al-Umawi, riwayat dia kata halaqtu qabla an anhara, saya telah bercukur sebelum saya menyembelih. Nahartu qabla an armiyah, mana ada perbezaan sedikit sebanyak begitulah. Riwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki. Orang itu berkata, saya telah bercukur sebelum saya menyembelih binatang kurban. Qala, Nabi SAW bersabda, fadhbah, kalau begitu sembelihlah, tak mengapa. Qala dhabahtu, orang itu kata, saya telah menyembelih sebelum saya melontar. Qala irmi, melontarlah, tak mengapa. Dan seterusnya ni, satu lagi ni, Nabi SAW kata begitu ketika berada di atas unta di Mina. Lalu mari seorang lelaki, itu ada tambahan ini daripada hak tadi. Riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As lagi, katanya saya mendengar Rasulullah SAW ketika baginda didatangi oleh seorang lelaki pada hari nahar, dan ketika mana baginda berada berdiri dekat jamrah ataupun berada dekat jamrah, maka orang itu berkata, wahai Rasulullah, saya telah cukur kepala sebelum saya melontar. Baginda berkata, melontarlah, tidak mengapa. Orang yang lain pula datang, dia berkata, saya telah menyembelih sebelum saya melontar. Nabi SAW berkata, melontarlah, tak mengapa. Orang yang lain pula mari pula, dia kata, saya telah pergi ifadah kepada Baitillah, jadi pergi tawaf ifadah sebelum saya melontar. Nabi SAW kata, melontarlah, tak mengapa. Qala, kata perawi ini, tidak saya lihat Nabi SAW ditanya pada hari itu tentang sesuatu apapun, melainkan baginda akan bersabda, if'alu wala haraj, lakukanlah, tak mengapa. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW dikatakan kepadanya tentang sembelih, cukur, melontar dahulu dan kemudian, dia berkata tidak mengapa. Ini bab istihbab tawafil ifadah yauman nahar, yani elok tawaf ifadah pada hari nahar. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW telah melakukan ifadah pada hari nahar, kemudian dia kembali lalu bersembahyang zuhur di Mina. Nafi' berkata, Ibnu Umar selalu mana pergi pada hari nahar itu dari Mina ke ke Baitillah, kemudian kembali lalu bersembahyang zuhur di Mina pula. Wa yadhkuru, dan dia menyebutkan bahawa Nabi SAW melakukan begitu. Diriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Rufai', dia berkata, saya bertanya Anas bin Malik, saya berkata, ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu yang kamu ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang kamu ingat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manakah baginda bersembahyang zuhur pada hari tarwiyah, yang pada hari yang ke-8 Zulhijjah itu? Qala, katanya di Mina. Saya bertanya lagi, di mana baginda bersembahyang asar pada hari nafar, yang hari yang ke-10 itu? Dia kata di Abtah. Kemudian dia berkata, if'al ma yaf'alu umara'uk, yani Anas berkata, lakukanlah seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kamu. Itulah beberapa bab kita baca malam ni. Setengah-setengah bab itu lebih kurang je hadis dia, lebih kurang je. Sebab tu jadi panjang Muslim ni. Muslim ni jadi panjang sebab dia lebih kurang je. Dia ada maksud cara dia sendiri, tidak supaya kita lain lah.
Yang pertamanya bab malam ni, iaitu berkenaan dengan waktu istihbab, waktu elok seseorang itu melontar. Bila melontar jamrah? Jawabnya kita dapati dalam hadis ini, melontar jamrah iaitu pada hari nahar. Pada hari nahar itu pada waktu duha, yakni selepas matahari naik. Sebelum badan ni pun sudah bicara dah sikit sebanyak berkenaan dengan hal ni. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sebelum daripada masuk subuh pun lagi boleh. Baru ni kita sudah sebut dah hak melontar jamrah ni. Tetapi bagi Imam Malik dan lain-lain, dia mengatakan, Imam Abu Hanifah tak boleh, kena naik subuh dulu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kena sembahyang subuh dulu, lepas pada tu barulah boleh. Yang sebaik-baiknya, semua kata sebaik-baiknya pada waktu duha ni, semua kata lagu tu. Cuma kalau mengikut mazhab Syafi'inya, kalau sebelum subuh pun kalau dibuat sah. Tidak kata kena ulang pula. Melontar jamrah Aqabah ini, melontar jamrah Aqabah ini tidak disyariatkan, tidak masyru'. Pada hari nahar itu tidak disyariatkan, tidak masyru' melontar hak lain-lain selain daripada jamrah Aqabah ini dengan ijma' ulama. Ijma' ulama. Hak pada hari itu yang ke-10 tu tak ada hak lain. Hak masyru'nya ialah hak tu saja. Adapun pada hari tasyrik, hari tasyrik ni sudah kita maklum dah lah, 11, 12, 13 tu. Yang 3 tu kena melontar bila? Selepas zawal, yang selepas gelincir matahari. Inilah dalam hadis disebut, wa amma ba'du, adapun selepas hari itu, selepas hari nahar itu, yang ni hari tasyrik lah, hari 11, 12, 13 itu, fa idza zalatis syams, maka selepas gelincir matahari, lepas tengah hari lah, lepas pada tengah hari. Kemudian melontar jamrah gapo ni pada hari nahar gapo ni adalah sunnah, mengikut ittifaq, bersepakat ulama tentang hal ni. Sepakat ulama. Adapun pada hari tasyrik itu mengikut mazhab Syafi'i, ni ada dalam kitab Syarah Imam Nawawi ni pun ada. Mazhab Malik, Ahmad dan jumhur ulama mengatakan tidak harus melontar pada hari yang 3 ini kecuali selepas zawal, selepas gelincir matahari. Tak boleh nak melontar kerana hadis yang sahih ini. Tetapi kata Tawus dan Ata, mengikut mazhab dia nya, boleh pada hari hak 3 ni pun sebelum gelincir matahari, pada waktu duha pun boleh. Boleh mengikut mereka ini. Tapi Abu Hanifah dan Ishaq bin Rahawai ataupun Rahuyah, setengah-setengah ulama dia baca Rahuyah, tetapi setengah ulama dia kata, ulama hadis baca Rahuyah, setengah-setengah kata tidak, Rahawai. Ana selalu baca Rahawai. Rahawai. Sebab apa? Sebab dia ni asalnya bahasa Farsi. Kita ikut hak asal, asal dia. Supaya si bawai, bukan si buyah, si bawai. Lagu tu sebab bahasa hak asal. Kita kira hak asal. Ishaq bin Rahawai yang mengatakan harus pada hari yang ketiga tu sebelum zawal. Sebelum zawal boleh juga. Pada hari yang ketiga saja. Pada hari yang ketiga. Pada hari yang pertama, kedua tak boleh, kena zawal. Selepas zawal juga, serupa dengan Syafi'i, Malik ke apa ni, serupa. Kecuali Tawus dan Atta tadi, dia kata 3 hari tu boleh sebelum zawal. Ini khilaf lah. Abu Hanifah dan Ishaq bin Rahawai mengatakan harus pada hari yang ketiga sebelum zawal, pada hari yang ketiga saja daripada hari tasyrik itu. Dalil bagi orang yang mengatakan hari yang ke-10 tu melontar jamrah Aqabah tu dia kena pada waktu duha, itulah yang terbaiknya. Hak ni dan hak lain-lain tu selepas pada gelincir matahari, hadis-hadis ni dalil dia. Lepas tu Nabi SAW kata, litakhudhu manasikakum. Sama dia lepas pada dia buat ibadat tu, dia kata kamu ambil daripada aku manasik kamu, belajar ambil daripada aku lah.
Seperti mana kamu ajar, kamu tengok aku buat, kamu buat lagu tu. Kemudian melontar pada hari-hari tasyrik itu disyaratkan tertib, kena ada tertib. Pada hari hak 3 tu syarat tertib. Tertib lagu mana? Seseorang itu kena mulakan jamrah ula dulu. Jamrah ula dulu, melontar hak tu dulu, hak dekat Masjidil Khaif. Kemudian jamrah wusta, jamrah hak tengah. Kemudian baru jamrah aqabah, mengikut tertib begitu pada 3 hari itu. Dan elok selepas daripada melontar hak yang pertama tu, dekat jamrah yang pertama tu dia menghadap kiblat. Biar lama berdiri situ, doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pada jamrah yang kedua tu, begitu juga menghadap kiblat, berdoa dan berzikir. Tetapi pada kali yang ketiga tu tidak duduk lama, tidak berdoa, tidak apa. Lepas pada tu selalu pergi. Beginilah yang telah sabit dalam hadis, yang telah terbukti ada dalam hadis Sahih Bukhari daripada riwayat Ibnu Umar daripada Nabi SAW. Begitulah pada 3 hari tadi lagu itulah buatnya. Dan pada ketika berdoa tu elok akad tangan pada ketika itu. Sebab selalu juga dalam hadis ini kita dapati doa ni tak mesti akad tangan. Di sini akad tangan, mengikut jumhur ulamanya. Dan ini sabit dalam hadis Bukhari riwayat Ibnu Umar, bahawa angkat tangan doa di sini. Tetapi kalau seseorang itu tidak berdoa sini, dia lalu pergi gitu saja, melontar saja, tak ada berdoa, tak ada berzikir apa, tak ada apa. Lagu mana? Tak apa, tak ada apa-apa, tak ada kata kena apa ni tampung ke, kena bayar dam ke apa ke, tak ada. Kecuali adalah mengikut mazhab Sauri, Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan kalau tidak berdoa situ tempat-tempat tadi yang kita sebut tadi, dia kena beri makan kepada orang miskin ataupun dia kena bayar dam. Itu mazhab dia, Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi orang lain, jumhur ulama mengatakan tidak. Ini semua ni kita ni saja dalam Muslim ni, syarah Muslim ni, Imam Nawawi buat syarah dia ni ringkas sangat. Setelah ringkas itu pun dia sebut khilaf-khilaf ulama tu, dia sebut khilaf-khilaf ulama. Kemudian setengah-setengah orang dia mengatakan tak boleh pakai mazhab ni kecuali hak 4 tu saja. Ada juga orang berpendapat begitu, ramai orang berpendapat lagu tu. Tetapi sebenarnya yang betulnya tidak begitu. Tidak begitu. Sebab kalau kita tengok sini, ni hak ringkas ni, kalau kita baca kitab hak panjang lebar lagi, lagilah banyak lagi mazhab tu. Kalau tidak dia sebut warga dia, sebut warga apa, dan kalau tak boleh pakai. Setengah orang dia kata sebab kita tidak yakin hak dia tu memang lagu tu, dia pakai lagu tu. Tidak yakin lagu mana, kalau 10 buah kitab pun, 50 buah kitab buka pun lagu tu serupa dengan hak lain juga. Yang kita boleh pakai pendapat satu orang tu, kadang-kadang tidak ada banyak pun dalam kitab, kitab je ada, boleh pakai dah. Boleh pakai dah. Pasal apa? Pasal dia kitab fiqh Syafi'i. Itu pasal dia kitab fiqh Syafi'i. Ada seorang je kata, tak ada banyak, tak jumpa lain dalam kitab tu je ada, sanggup pakai, berani pakai. Tapi kalau hak lain ni, dalam kitab-kitab hadis sebut ni, seseolahnya penulis-penulis ni tidak amanah. Apa tak boleh pakai? Apa tak boleh pakai? Boleh pakai. Sebab itulah anak sebelum pada ni pun sudah baca dah. Ada selalu sebut syair Ibnu Ruslan itu dalam kitab Matan Zubat. Matan Zubat ni sahih lah. Kalau kitab fiqh Syafi'i ni dia buat dalam bentuk syair. Semua fiqh ni, hukum-hukum fiqh ni dia buat dalam bentuk syair. Dalam muqaddimah dia tu dia sebut dulu, wasyafi'i wa malikun nu'manu wa ahmad bin hanbal sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Apa makna ni? Ibnu Ruslan, seorang pakih ahli fiqh Syafi'i, dia sebut benda ni, menunjukkan dia terbuka, tidak seperti orang kemudian yang sudah tertutup fikiran dia, yang menyusahkan orang.
Tengok, dalam itu kitab fiqh Syafi'i. Orang Syafi'i kata, "Pak kita nak ikut mana lagi?" Kadang-kadang orang ni dia ragu. Kalau apabila dia dengar orang balik daripada luar negeri kecek, takut dia kecek mazhab mana, tahu dia royak. Capur-capur mazhab. Dak, kita royak sumber tu, kitab tu. Ibnu Ruslan ini faqih Syafi'i. Dan kitab fiqh tu, Mata Zubat tu adalah kitab yang muktabar dalam mazhab Syafi'i. Disyarah oleh Imam Ramli pun syarah kitab tu, Mata Zubat. Dia kata Imam Syafi'i, Malik dan Nu'man. Imam Abu Hanifah, Nu'man namanya. Wa Ahmad bin Hanbalin, dan Ahmad bin Hanbal, Sufyanu, Sufyan. Thawri ni Sufyan tu. Sufyanu. Sufyan dia, Sufyan Thawri. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Bukan ni saja hak sebut tu saja. Selain daripada mereka. Min sairil a'immah, sekalian ulama. Sekalian imam-imam tu. Ala hudan, betul belaka. Berada di atas petunjuk. Wal ikhtilafu rahmah, dan ikhtilaf itu adalah rahmat. Ikhtilaf itu adalah rahmat. Ikhtilaf dalam masalah fiqh ni, bukan ikhtilaf dalam masalah usul. Ikhtilaf dalam masalah fiqh ni rahmat kepada umat. Rahmat lagu mana? Kalau kita duduk bergasah, tak ada rahmat, tak ada senang lah. Rahmat tu makna kesenangan, kemudahan. Sebab kita nak pergi satu tempat, jalan banyak. Jalan ni tak ada, tak boleh, ditutup, kita boleh pergi jalan lain. Rahmat lah tu. Barulah ada makna rahmat. Kalau tak boleh pergi kot lain, tak boleh pergi, hak ni so, mana ada rahmat? Apa makna rahmat? Dia sudah royak dah dalam mukaddimah kitab Mata Zubat tu, sudah royak dah. Tetapi orang kemudian tidak faham. Dia kata tak boleh, mazhab ni pak saja hak boleh. Ini semua menutup rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, menutup pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa faedahnya ulama-ulama ni buat kajian susah-susah? Buat kajian selidik ni bukan orang main-main. Kita kata tak boleh nak pakai. Boleh lah. Kalau kita nak buat lagu ni, kita nak pakai hak dia, boleh. Nak pakai hak dia, boleh. Ini dalam masalah ni, dalam masalah lain pun sebenarnya tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan hak ni lebih molek, hak ni lebih molek. Tak ada ketentuan tu. Supaya aja Sufyan Thawri ke, Syafi'i ke, siapa ke, supaya tak tahu lagi hak siapa hak betul, tak tahu lagi hak sebenar. Dalam masalah fiqh cuma itu ijtihad. Kalau dia betul boleh 2 pahala, kalau tak betul pun dia tak dosa, boleh 1 pahala. Tak tahu lagi hak sebenar. Dan orang ni adalah orang-orang yang besar, orang besar. Sufyan Thawri ni bukan seorang ahli fiqh saja, dia juga ahli hadis ni. Selalu kita jumpa dalam riwayat hadis, selalu kita jumpa. Maknanya seorang yang alim besar tentang hadis, banyak dia tahu hadis, bukan sikit-sikit. Dan dia ni seorang mujtahid, bukan orang main-main, bukan orang main-main. Kemudian bab anak batu melontar jamrah tu 7 butir. 7 butir. Mana hadisnya? Ni di antara hadisnya. Al-istijmar, yakni bersuci menggunakan batu itu ganjil, kena ganjil. Bersuci menggunakan batu itu kena ganjil. Mana tu apa ni? Hak ni 3 kali. 3 kali. Sekali cuci tak apalah. 3 kali. Kalau sudah cuci sudah selesai. Kalau tak cuci lagi, sapuh kali yang keempat. Kalau tak cuci lagi, kalau sudah cuci dah kali yang keempat pun tambah 1 lagi biar ganjil. Itu maksudnya. Kalau tak cuci lagi yang kena tu, tak cuci lagi, cuci dah yang kena, katakanlah yang kena tu cuci dah, kita kena buat 7, biar ganjil macam tu. Begitu juga ramyul jimar, melontar. Ni 7 butir. Pak tadi 3 butir. Ni 7 butir. Tawun, ganjil juga. Ganjil tu maksud sini 7 butir. Sa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali. 7 ganjil juga. Tawaf 7 kali juga. Dan bila kamu menggunakan batu, maka hendaklah guna batu dengan ganjil. Hak tadi perbuatan istinja itu sendiri kena 7 kali. 7 kali kita melakukan sapu tu. Hak ni tidak, anak batu tu biar 7.
Lain, ada kelainan dengan yang pertama tadi. Anak batu tu biar 7, ataupun anak batu tu biar 3. Ganjil lah, yang pentingnya ganjil. Apa sebab ni ganjil-ganjil ni? Kita sudah sebut dah, selalu sebut dah. Ni balik kepada usul. Dalam hadis-hadis ni sebenarnya banyak-banyak hadis pun boleh kita balikkan, rojokkan kepada beberapa usul sahaja, beberapa prinsip dan asas sahaja. Asas nombor 1 sekali, aslul usul, asas bagi segala asas yang lain ialah tauhid. Tauhid. Tak sah pergi tengok hadis mana-mana pun, walaupun dalam bab dunia semata-mata, dia mesti ada balik kepada asas. Boleh kita rojokkan, ni balik kepada bab jimat cermat, asas. Ni balik bab dia kesihan belas kepada orang lain. Ni balik kepada mana? Asas mana? Asas kebersihan. Ni balik kepada mana? Asas kesihatan, untuk jaga kesihatan kita. Ni asas mana? Untuk menjaga jati diri kita. Itu asas-asas berlaku. Ni asas mana? Iaitu untuk kita asasnya asas membenarkan risalah Nabi SAW. Ni balik kepada mana? Asas mana? Asas kepada percaya kepada perkara gaib, percaya kepada malaikat misalnya. Itu asas-asas. Asas-asas ni tidak banyak. Tidak banyak. Boleh barangkali kalau kita buat 100 ya asas. Dan daripada 100 tu kita kecil lagi, boleh jadi 10. Lepas tu kalau kita nak kecil lagi, tauhid. Hak tu hak sebenarnya. Matlamat utama sekali, hak nombor 1 sekali. Hak paling penting sekali, tauhid. Jadi hak ni semua ni balik kepada tauhid lagi. Nak suruh kita ingat sama. Ada hak serupa, ada sama hak tidak serupa. Ada sama hak tidak serupa. Dalam hidup kita ni ada hak serupa, ada hak tidak serupa. Hak tak serupa sekali, Allah. Tak ada satu pun yang serupa dengan dia. Tak ada satu pun perbuatan dia ke, zat dia ke, ataupun sifat dia ke, atau apa dia yang serupa dengan. Tak ada. Orang lain ada juga tak serupa dari sudut ni, serupa dari sudut ni. Ada lawan orang lain, gelap lawan cerah, baik lawan buruk, dan begitulah seterusnya. Sehat, sakit, dan sebagainya. Jauh, dekat, panjang, pendek, ada. Allah tak ada. Tak ada lawan dia. Kita nak kata lah ke mana? Tak boleh. Tak boleh nak kata. Kalau orang lain kita boleh kata ni panjang, ni pendek, dekat, jauh, boleh kata. Dia tidak. Hakikat dia tu. Hak tu lah hak ganjil. Nak suruh kita ingat hak tu, ni tujuan semua. Walaupun dalam perbuatan biasa, balik ke situ. Yang ni untuk menegakkan, mengemaskan akidah tauhid kita. Tu anaknya. Nak di sininya iaitu tadilah ada sa'i, ada tawaf, ini semua dilakukan pada masa buat kerja haji ataupun umrah. Bab melebihkan cukur daripada gunting, melebihkan ataupun kelebihan lah kita kata. Melebihkan itu merujuk kepada Nabi SAW, melebihkan orang bercukur daripada orang bergunting. Ni 2-3 kali dia kata. Kali yang ketiga atau kali yang keempat barulah Nabi SAW kata wal muhalliqin ataupun walil muhalliqin, rahmat itu ataupun pengampunan itu juga untuk orang-orang yang bergunting. Untuk orang yang bergunting. Bila buat kerja haji ke apa ni kan, ada kan bergunting tu. Bergunting ataupun bercukur tu. Sebab apa bercukur lebih baik? Sebab ia lebih menampakkan kehambaan dan kehinaan diri. Sebab cukur-cukur dia tanda hamba. Tanda hamba. Dan tanda hina diri. Orang sampai dulu hamba-hamba Abdin dicukur kepalanya. Nak cerita bahawa hamba lain-lain tu tak betul belaka, tu falsu belaka. Itu nisbi belaka. Kita ni hak sebenarnya hamba kepada siapa? Hamba kepada Allah. Hak tu. Nak tarik orang lain selama ni dia cukur kepala ni, dia kata hamba dia. Biar nampak hamba dia beza daripada dia. Orang ni cukur kepala hamba dia, biar beza dengan dia, biar beza dengan anak-anak dia. Semua itu nisbi belaka. Hak sebenarnya kita semua ni hamba Allah.
tak kira siapa pun. Itu tujuannya. Hikmat dia. Bergunting itu pun isyarat ke situ juga. Sebab tidak lebih menampakkan kehambaan, maka jadi kurang sikit lah. Tapi siapa ada maksud tu? Siapa ada maksud? Sekadar siapa maksud? Itu sudah boleh dah. Dalam Quran pun ada sebut. Dalam Quran pun ada sebut. Hak cukur dan gunting ni boleh berlaku. Nabi SAW sendiri dia cukur kepala dia di sini. Ini tempat cukur kepala. Semalam yang kita baca dalam Bukhari, hak moleknya dalam agama ni dia ajar suruh taruh rambut. Hak tu hak lebih molek. Sunnah Nabi SAW taruh rambut. Dia belah semalam cara rambut saja. Dalam Bukhari. Belah rambut lah, dia pakai minyak lah, dia buat gini lah rambut dia tu. Rambut dia tu ada tak sampai 20 lah. Hak beruban, hak lain tak beruban semasa dia mati tu. Cerita pasal rambut. Dan hak Nabi SAW tak bagi cukur separuh, taruh separuh, tak bagi. Dia suruh taruh rambut, jaga molek. Sebab rambut itu lambang kecantikan. Nak suruh comel, dia nak suruh comel, tak sewi hudup. Pasal cukur bahagian ni, cukur sini, taruh sini sikit, taruh sini sikit, tak comel. Dia tak bui. Hak tak comel. Cukur semua pun tak comel juga, kecuali pada tempat-tempat tertentu. Sebab itu kita kata dalam kitab fiqh Syafi'i sendiri pun ada. Dalam kitab Iqnu tu ada. Dia kata makruh cukur kepala ni semua, kecuali pada tempat-tempat ni. Pada tempat-tempat ni. Ni macam ni. Pada ketika buat haji memang ada sunnah. Cukur, nak cukur. Memang lebih molek lagi cukur. Jelas dalam hadis sebut. Tapi pada ketika lain ada ke Nabi cukur? Tak ada. 2-3 kali dalam hidup dia bercukur. Lepas tu tidak, dia tahu rambut panjang. Rambut dia tu sampai ke sini, tekak ni, ataupun sampai kat bahu, mencecah bahu. Itu rambut dia. Sahabat-sahabat dia pun lagu tu juga. Lepas tu kita masalah nak gunting, nak selesa, nak apa ni, boleh berlaku. Tak ada masalah, asalkan comel. Jangan win nampak wudu. Jangan win nampak wudu. Kalau macam Hindu ni dia taruh rambut sikit sini, hak lain taruh juga pendek, sini ni jadi panjang. Budak-budak sekarang ni taruh panjang kot ni lah sikit. Itu tak betul lah, tak molek. Tu memang tak boleh lagu tu. Kita tak boleh tiru orang kafir ataupun tiru orang-orang samsing, orang-orang tak pakar, tak boleh. Hak comel tak apa. Hak comel ni semua bangsa kalau kita tengok semua terima serupa. Hak semua boleh terima setara tu. Hak tu hak sederhana, hak molek, semua boleh terima. Tetapi di sini memang kena buat lah. Lepas pada tu pakar pula dengan apa ni, kain ihram tu kan, nampaklah hambanya, tidak berjahit, tidak gapo, siapa pun kena buat lagu tu. Nampak. Tapi Nabi SAW larang pakai hak kuning. Larang pakai hak kuning, larang pakai hak alas kemerah tu. Setengah-setengah ulama, dulu kita sudah bincang dalam Bukhari juga, sudah jumpa dah ni. Setengah-setengah ulama mengatakan takut serupa dengan siapa? Dengan Tok Cha. Nampak serupa benar tu pada ketika tu. Kalau buat kuning dah pala cukup, ni pakai lagu tu kuning pula, serupa benar, tak serupa dengan itu. Tetapi dari segi hakikat nak menyatakan kehambaan tu betul dah, sekadar tu cukup lah. Ada ketika kita menyatakan kehambaan kita, kerendahan diri kita, cukuplah sekadar tu. Tak sepanjang hayat kita, hidup kita ni nak pakai lagu tu sama, tak tidak diajar lagu tu. Sebab Tok Cha tu, bagi dia kata lebih baik pakai lagu tu sama, biar nampak kehambaan kepada Tuhan. Kita tidak. Sebab kita, agama kita jaga kepentingan dunia dan akhirat. Tidak kata nak akhirat saja, tinggalkan dunia, tidak lagu tu. Hak comel, orang kata comel, kita kena akui comel. Hak sedap, kita kena akui sedap. Itu agama ni, dia tidak bercanggah. Tidak kata payah kita nak faham, tidak, mudah je agama. Lepas tu walil muqassirin, dan untuk orang yang bergunting pun boleh, siapa maksud. Kemudian ulama bersepakat mengatakan
Hak afdalnya bercukur dan bergunting ni selepas melontar jamrah Aqabah. Selepas melontar jamrah Aqabah, baru bercukur ataupun bergunting. Dan selepas menyembelih binatang kurban. Selepas tu, kalau ada lah binatang kurban bersama dia tu, kalau ada. Sebelum tawaf ifadah, sama ada dia ni qarin, orang buat haji qiran, ataupun mufridan, ataupun haji ifrad, tak kira. Tetapi Ibnul Jaham Al-Maliki mengatakan tak boleh orang yang melakukan haji qiran itu dia nak cukur kepala dia, kecuali kena selesai tawaf. Hak akhir sekali tawaf ifadah selesai barulah boleh bercukur. Tapi pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama yang lain. Pasal apa? Pasal bercanggah dengan hadis ni. Inilah kita nampak prinsip ulama, semua ulama sepakat. Kalau kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, dia akan mengutamakan hadis daripada pendapat orang perseorangan. Kalau ada hak bagi pendapat lagu, sedangkan hadis yang sahih jelas nampak Nabi SAW lepas melontar cukur kepala. Ada 2-3 perkara lagi tak buat ni, nak sampai kepada tawaf tu dia sudah cukur kepala. Hadis jelas, dia tinggal tak boleh pakai. Imam Nawawi kata wa hadza batilun mardud, pendapat ini karut, kata dia, mardud, tertolak bin nusus, dengan nas ada depan kita, dan ijma' orang sebelumnya, jelas dah. Dengan sebab itulah kita kalau belajar hadis ini, kita selalu ajak orang, dan bawa orang ke situ. Cara memang cara gitu, metod dia lagu tu dah. Kalau mengaji hadis juga, tapi dia nak kerah dengan pendapat orang, tak ada mana, tak ada hasil. Cuba tengok Imam Nawawi, dia kata lagu mana? Kalau pendapat orang tu bercanggah dengan hadis yang terang, dia kata batilun mardu, lagu tu tak ada dah. Dia ulama siapa pun tak kira. Kalau bercanggah dengan hadis yang jelas, hadis yang sahih, banyak sangat hadis-hadis seumpama ini. Kemudian ini satu perkara yang kita dapati dalam riwayat yang kita baca ni kan, ganjil sikit, pelik sikit. Cuba perhati bab kelebihan ni, cukur kepala daripada gunting rambut tu. Selepas 2 hadis daripada bab ni, hadis yang ketiga tu, akhbarana wa bihi qala akhbarana Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan an Muslim ibn al-Hajjaj. Hak lain-lain tu haddatsana semua tu Imam Muslim kata dah tu. Hak datang pada haddatsana tu tok guru Imam Muslim. Tapi berbeza dengan hak ni. Haddatsana tu kemudian, maknanya orang lain yang cerita akhbarana, bukan Imam Muslim. Orang lain yang kata akhbarana Abu Ishaq, yang ni anak murid Imam Muslim, namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan. Ambil daripada Muslim. Akhbarana ni bawah lagi pada ni Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, bawah lagi pada tu. Apa berlaku gini di sini? Apa berlaku gini? Ni dalam Muslim ni, sebesar-besar kitab Muslim ni ada 3 tempat lagi. 3 tempat. Ini salah satu tempat yang pertama yang kita jumpa. Sebab apa begini? Sebab inilah 3 hadis yang anak murid Muslim, iaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan ini, tidak ambil secara langsung dari Muslim. Kita ada lah anak murid ni kadang-kadang kata rajin setara mana pun, jaga setara mana pun, ketika sakit tak pergi. Kita kata ada ketika tu dia tak pergi, dia ambil melalui orang lain. Ini cara isyarat dia nak menunjukkan dia tidak ambil secara langsung daripada tok guru dia Muslim bin Hajjaj, tetapi dia ambil melalui orang lain, anak murid lain. Hak ni dia tidak dengar secara langsung daripada tok guru dia Imam Muslim. Sebab itu dia buat lagu. Hak lain-lain tak ada. Haddatsana tu, maksud haddatsana tu siapa dia? Haddatsana, hak kata haddatsana Imam Muslim dah. Imam Muslim dah. Hak ni tidak bawah, pergi ke bawah. Apa lagu ni? Sebab saat ni ini kita tengok beza kitab ni. Kitab dulu buat ni lagu mana ni, amanah ilmu. Dalam kitab-kitab hadis ni cukup halus lagu tu.
Kalau hak dia tak pergi, makna kita boleh tahu 3 ni dia tak dengar secara langsung. Tapi maklum anak murid Imam Muslim tu ramai. Bila kata haddatsana tu kan bukan seorang lah, kita tahu dah kan. Bila kata haddatsana tu kan tidak seorang lah anak muridnya, ramai. Dia dengar ambil daripada orang lain. 3 hadis. Salah satunya hak ni. Itulah hak nak cerita. Isi dia serupa lah isi dia. Kemudian menyatakan sunnah bahawa sunnah pada hari nahar itu seseorang itu melontar dulu, lepas tu sembelih binatang, lepas tu cukur kepala, lepas tu cukur kepala ni pula ibtidak fil halq, sebelah kanan. Cukur tu cukur sebelah kanan tu. Dalam bab ni hadis ni banyaklah beberapa perkara lah. Nabi SAW suruh cukur. Lepas tu cukur tu alik kanan. Nabi SAW suka menganan. Apa makna ni semua? Dia balik kepada usul mana? Usul tua kuat kanan. Bertuah dan kuat. Semua dunia terima. Kenyataan ni semua berlaku dalam dunia. Kalau kita orang kedal guna tangan kiri ni, mana ramai dengan guna tangan kanan? Oh, tentu sekali lebih ramai yang guna tangan kanan. Walaupun ada setengah-setengah negeri tu kereta dia tu, steering dia tu balik kiri, tetapi dia sendirinya kuat balik kanan. Tangan tu tak sekira lah. Tu letak balik kiri tu orang buat. Hak kejadian asal manusia. Tak kira kafir, tak kira Islam, bangsa mana pun kuat balik kanan. Waktu semua terima. Dan terima tak terima apa berlaku gitu dah. Maknanya kanan lebih kuat. Orang kata kena penumbuk kanan lebih kuat. Itu maknanya. Dalam bahasa pun sudah jadi guna begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang politik, orang apa pun semua terima. Golongan kanan, golongan kiri. Haluan kanan, haluan kiri. Haluan kiri itu maksudnya jenis radikal, jenis jenis ekstremis, jenis-jenis gitulah. Alik kanan ni tidak, dia sederhana. Dia menggambarkan begitu, sederhana, baik, juru, molek. Walaupun fahaman dia tu tak betul juga, tak kira lah, tapi dia terima hak tu. Haluan kanan, haluan kiri, dia terima. Blok kanan, blok kiri, dia terima hak tu. Inilah kenyataan dalam dunia ni yang berlaku. Nabi SAW terima hak tu. Sebab tu dia suruh balik kanan dulu. Balik kanan dulu. Lepas tu banyak lagi hikmat lainnya, supaya tidak bercampur bau. Menunjukkan orang Islam dia ajar bersih. Bila kita pergi kedai, pergi mana orang Islam buat, kita tidak ragu. Sebab apa? Dia mesti buat balik kanan. Kalau dia ramah, dia gapo pun dia ramah balik kanan. Kita sedar hati, yakin. Tapi kalau orang lain yang tidak terdidik dengan didikan macam ni, belum tentu. Takutnya buat balik kiri, yang ramah dengan balik kiri, mana kita tahu? Tapi kalau orang Islam, kita yakin dia buat balik kanan. Walaupun maksud sebenarnya nak suruh bersih, kanan itu bersih. Tapi kalau guna balik kiri pun ada juga seorang buat roti canang tu nak pusing warna sebelah tangan. Tu tak apa, tapi maksud sebenarnya bersih. Tetapi asal ceritanya di zaman dulu air ni payah. Dia guna istinja, tengok. Guna istinja tadi dengan batu. Bila guna dengan batu, tak ada air nak basuh. Bayangkan lagu mana. Kalau guna alik kanan pun guna juga. Mesti je bau sikit sebanyak tu ada. Kalau tidak kena ngecik kau. Lepas tu ini menjejekkan cara. Ini menunjukkan Islam mementingkan kebersihan. Dia jaga secara halus. Secara halus tu pun dia jaga. Secara tidak langsung dia jaga kebersihan. Itulah yang nak ajar sini ni. Itulah dalam Quran kata ashabul yamin, ma ashabul yamin, ashabul shimal. Golongan kanan, golongan kiri. Dalam Quran apa sebut lagi? Asal istilah tu dalam Quran lagi ada. Kemudian orang kafir pun guna juga. Orang kafir pun guna juga. Sebab apa? Memang tak tahu apa manusia jadi lagu tu. Dia suruh ambil balik kanan dulu. Lepas tu balik kiri. Lepas tu dia bui kepada orang. Apa bui? Ini
Orang panggil tabarruk bi atharis salihin. Terutama asar Nabi SAW. Ambil berkat dengan kesan-kesan peninggalan Nabi SAW. Ini ada asalnya. Bukan suatu yang bid'ah. Tidak, bukan suatu yang bid'ah. Tetapi orang lain hak moleknya tak sah lah. Tak sah. Sebab apa? Takut jadi melarat. Walaupun boleh juga, ada khilaf di antara ulama, boleh, tapi takut-takut jadi melarat. Melarat mana? Hak yang dibuat lagu tu pun boleh jadi melarat, hak yang jom buat pun boleh jadi melarat. Mula-mula dia ambil berkat gitu, lama-lama dia puja pula rambut tu padahal lah. Orang kita duk puja kerih lah, puja baju lah, puja macam-macam, puja. Dia perasa pula tu. Ni bahaya kepada orang yang menurut. Kepada orang yang diturut, bahaya. Dia akan perasa dia tinggi benar, dia berkali pandang-pandangan orang ni, berkali di sisi Tuhan pun makbul lah agaknya dia ni. Itu bahaya. Baik tak sah lah. Sebab kita tidak selamat. Baik tak sah buat lagu tu lah. Kalau nak buat juga pun kena ngaji molek. Boleh ngaji molek. Sehingga tidak berlaku benda-benda macam tadi. Ni kak, kalau tidak kak, pergi sapu, pergi sapu tempat duduk dia, sapu tempat duduk siung. Benda yang tidak dibuat. Nabi SAW pun ajar dah kan, jangan siung tak tu kalu. Kalau nak siung, siung hajar nak suat tu. Tempat tu kalau dia ajar siung, nak siung. Apa tujuan? Ya dia siung nak ajar kepada kita jangan siung tak tu kalu. Kalau nak siung, tepat dia ayat, tepat dia buat. Dia pun tidak siung kuasa. Biar bertaut semua kasih sayang kita di situ. Biar bertaut semua kasih sayang kita di situ. Hak ni pun sebenarnya maksud kasih sayang. Kasih sayang lah. Dia tahu sahabat-sahabat dia nak. Nak. Kenapa dia peninggalan dia? Ni. Apa-apa yang dia buat di pagi rambut ni. Lepas tu kalau kita tengok dalam hadis ni, Abu Talhah tu nampak benar menunjuk. Panggil mari. Mana Abu Talhah? Mari sini. Dia pun pagi. Sebelah balik kiri. Setengah dalam setengah riwayat balik kanan tu pun pagi juga ke dia. Buat apa? Isyarat. Dia semua ni main isyarat ni. Orang-orang tinggi saja. Isyarat dia tak lama nak mati. Sebab tu dia pagi. Tidak semua pagi ni. Dia suruh pagi tidak semua. Dia gunting banyak kali gunting. Gunting janggut lah, gunting ni. Dia gunting, bukan tak gunting. Tetapi pagi lagu ni tidak. Bukan semua tempat. Ada beberapa tempat saja. Ini sebagai kenangan dia. Sebagai kenangan. Sebagai kenangan. Lepas pada tu dia nak isyarat juga ni bahawa dia ni Abu Talhah ni lah yang akan gali kubur. Memang apa? Dalam sejarah dia, dalam sejarahnya Abu Talhah yang gali kubur dia. Dan Abu Talhah yang buat lahat. Kubur Nabi tu dia ada liang lahat. Dia ada liang lahat. Pasal dia pergi. Itu isyarat. Isyarat. Bahawa dia inilah yang akan mengebumikan Nabi SAW. Kemudian dalam hadis ni, dalam bab ni kita tengok ada beberapa perkara ni. Iaitu sunnahnya lagu mana dalam kerja haji ni pada hari nahar selepas daripada berangkat dari Muzdalifah itu ada 4 perkara. Selepas berangkat daripada Muzdalifah pada hari nahar, yang ni hari yang ke-10 Zulhijjah tu ada 4 perkara. Yang pertama melontar jamrah Aqabah. Kemudian sembelih binatang kurban. Sembelih binatang kurban. Kemudian cukur kepala ataupun gunting. Kemudian masuk ke Mekah dan tawaf ifadah dan bersa'i selepasnya. Kalau belum lagi bersa'i selepas tawaf sebelum itu. Seperti yang kita sudah bincang dah sebelum ni. Kalau sudah bersa'i dah sebelum itu tak payah sa'i. Bahkan sebahagian ulama mengatakan makruh ulang pula sa'i kalau sudah bersa'i dah selepas tawaf dulu. Hak sunnahnya amalan saat ni, perbuatan saat ni dibuat secara tertib saat ni. Mula-mula sekali melontar. Yang kedua sembelih binatang kurban. Yang ketiga cukur kepala. Yang keempatnya baru pergi tawaf. Pergi ke Mekah tawaf Baitullah, orang panggil tawaf ifadah. Lepas tu kalau belum bersa'i lagi sa'i, kalau tidak tak payah. Itulah tertib dia. Ni sunnah tertib ni.
Hadis ini juga menunjukkan bahawa elok kepada orang yang pergi ke Mina tu jangan buat sesuatu yang lain sebelum dia melontar. Dia melontar dulu. Melontar dulu. Ni sebelum ni kita sudah jumpa ada hadis dalam keadaan berkenderaan itu lebih baik. Kalau orang tu berkenderaan, kalau tidak tak payah cari kenderaan lah untuk melontar. Dah dia pergi berjalan kaki dah, tak payahlah. Seterusnya adalah hadis-hadis juga kita dapat elok mengorbankan binatang kurban itu di Mina. Dan di Mina kurban itu boleh. Kalau siapa-siapa nak kurban mana-mana pun tanah haram itu boleh, tapi hak paling moleknya di Mina. Seterusnya cukur kepala itu adalah salah satu ibadat haji mengikut setengah ulama lah. Dan cukur kepala lebih afdal daripada gunting rambut. Bila kita cukur kepala ataupun gunting, hak eloknya start balik kanan. Balik kanan kepala orang yang dicukur atau digunting, bukan balik kanan orang yang gunting tu. Kalau balik kanan orang yang gunting boleh jadi kalau dia duduk depan tu balik kiri lah orang yang kena gunting tu atau yang kena cukur tu, kepala dia balik kiri. Tidak, balik kanan kepala orang hak kena tu, hak kena cukur tu ke ataupun hak kena gunting tu. Begitu. Inilah mazhab jumhur ulama. Hadis-hadis ini juga menunjukkan bahawa rambut manusia ni suci. Sebab itu Nabi SAW boleh bagi. Kalau tidak orang tak beri benda kotor. Ini tidak khusus dengan rambut Nabi SAW sahaja, tidak. Rambut orang lain pun lagu tu juga. Inilah mazhab jumhur ulama. Hadis-hadis ini juga kita dapati daripada hadis ini ada tabarruk, yakni ambil berkat ni. Ambil berkat ni boleh ambil berkat dengan rambut Nabi SAW, dan harus kita menyimpannya untuk berkat, harus sebagai kenangan dan untuk berkat. Tapi jangan sekali-kali kita mempercayai bukan-bukan kerana ada rambut ni sahaja maka bertuahlah kita tak payah buat kerja apa pun jadi. Tidak. Sahabat-sahabat ni yang pegang rambut ni pun dia mati syahid saja, maknanya berjual buat kerja tak berhenti. Tidak kata duduk peluk tubuh. Tidak. Jangan. Inilah konsep berkat yang boleh jadi rosak tu kadang-kadang. Tak apa dah, kita duduk harap tu batal ada ni jadi petuah mari. Lebih kurang orang sifat mata cicing jugalah. Batal ada mata cicing ni jadi laku, jual beli dia gapo. Semua tu mengarut semua tu. Tak boleh kalau sampai peringkat tu. Kalau tidak sampai peringkat tu, untuk kenangan, untuk ingatan, lebih mengingatkan kita kepada dia, lebih mendorong kita kepada kebaikan, kepada kerja keras supaya dia. Tak apa kalau kalau lagu tu tak apa. Orang lain-lain pun tak apa. Kita nak simpan baju dia ke, tak apa, boleh. Sebagai kenangan, sebagai pendorong untuk kita buat kerja, bukan jadi menyebabkan kita jadi malas ke apa. Tak boleh kalau lagu tu. Seterusnya yang boleh kita ambil juga daripada hadis-hadis ini, iaitu pemimpin ataupun orang besar, orang tua, orang lebih ketua ke apa, dia kena ambil hati, jaga hati pengikut-pengikut dia. Jaga hati lagu mana? Pengikut dia suka kalau dia dapat benda lagu ni. Dia kena ambil kira benda-benda tu. Walaupun benda tu benda halus, kita kata benda tidak sebelah mana, tapi bagi dia mustahil, boleh jadi bagi dia tu penting. Kita kena bui ke dia kalau sekiranya boleh. Sekiranya boleh. Tetapi tak ada pula dalam riwayat mana-mana yang menyebutkan ada orang simpan air kecing Nabi misalnya. Tak ada. Tak ada. Simpan najis Nabi kau? Tak ada lagu tu. Sebab apa? Sebab benda tu memang tidak patut diberi kepada orang. Tidak patut diberi sebagai kenangan, sebagai apa. Bukan benda lagu tu hak nak dibagi. Hak nak dibagi ni ada hak benda sabar. Tapi kuku Nabi SAW ada kuku. Sayyidina Muawiyah kerak kuku dia. Ini antara pemimpin dengan pengikut dia, orang tua dengan anak dia, guru dengan murid dia. Dia kena ada benda-benda macam ni. Dia menambahkan kemesraan, orang panggil. Zaman sekarang ni buat tadi tak ada benda-benda ni lah. Jadi renggan, jadi tidak mesra. Anak dengan ayah tidak mesra, guru dengan murid tidak mesra. Pasal dia tak ada benda-benda halus lagu ni. Sedangkan manusia memerlukan benda-benda ni, dia tak ada. Dia duk ingat benda-benda besar saja. Sedangkan benda-benda ni kadang-kadang penting tu. Penting. Itu sebab dia kerak kuku. Misalnya, dah kalau orang nak kerak, biarlah dia kerak. Dan dia nak kerak, dia berasa suka hati.
dia berasa bertuah, bahagia, dia boleh buat lagu tu khidmat. Biar. Tapi kita kena beringat, jangan lebih-lebih. Tu kena ingat sama, jangan lebih-lebih. Sekadar sikit-sikit, tak apa. Sayyidina Muawiyah kerak kuku, dia sipai, dia minta dengan Nabi nak sipai, Nabi biarkan. Walaupun benda ni remeh-temeh, kita kata tak apa, untuk nak jaga hati, ambil hati. Kadang-kadang orang ni benda lagu tu bagi dia penting, dia nak lagu mana? Nak lagu mana? Sifat manusia tu. Tak apa, asalkan benda tu tidak najis, benda tu tidak kotor, tak apa, nak simpan. Sahabat ni dia cukur kepala ni, nama dia apa? Nama dia Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi, nama dia. Ada setengah ulama pula mengatakan Khirash bin Umayyah bin Rabi'ah Al-Kulaybi, ada juga yang mengatakan begitu. Dalam syarah Muslim ni pun ada. Kemudian asal lagi tu kita tak ada nanti baca tu. Sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam.